Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita setelah kamu bercuti selama 1 minggu cuti sekolah, dan alhamdulillah pada hari ini kamu akan menyambung sesi pembelajaran masih lagi secara dalam talian. Tak apa, walaupun dalam talian sekalipun, pembelajaran, pengajian, nak menuntut ilmu, nak mencari ilmu itu satu benda yang tidak boleh ada sebarang alasan sekalipun. Kalau kamu kata, saya susah lah ustaz, saya ni duduk dekat kawasan yang tak ada line dan sebagainya. Kalau kamu betul nakkan sesuatu benda, kamu kena usaha. Kalau kamu usaha, pasti akan mendapat kejayaan. Jika kamu berikan 1001 alasan, line tak ada, susah dan sebagainya, maka dengan alasan-alasan seperti itulah, tidak peliklah ustaz kata kalau kegagalan itu akan datang. Kegagalan itu akan datang disebabkan alasan-alasan yang kita berikan itu dan menyebabkan kita tidak mendapat keputusan yang baik. Jadi ini satu muhasabah yang ustaz sampaikan kepada kamu semua. Moga-moga dengan sedikit nasihat ustaz pada petang ini sebelum memulakan kelas, memberikan satu titik pembaharuan yang baru kepada kamu untuk terus cekal dan terus bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran secara dalam talian di masa-masa yang akan datang nanti. InsyaAllah, moga Allah permudahkan segalanya. Baik, untuk hari ini, kita akan mulakan kelas kita terlebih dahulu dengan subjek ataupun mata pelajaran sirah. Kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu dalam buku teks sirah kamu, muka surat 22. Kamu boleh buka dalam buku teks kamu. Dan sambil-sambil itu juga, kamu boleh rujuk kepada slide yang ustaz telah bekalkan di sini. Kamu boleh tengok di sini. Baik. Tajuk yang kita akan belajar dalam mata pelajaran sirah pada hari ini ialah Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Soalan. Ustaz, Hudaibiyah tu apa dia ustaz? Perjanjian Hudaibiyah? Ustaz, saya baru first time dengar lah ustaz. Okey. Jadi, bila mana kamu dengar sahaja perkataan Perjanjian Hudaibiyah, apakah yang dimaksudkan dengan Perjanjian Hudaibiyah? Tengok dekat sini. Dalam buku teks pun ada juga. Iaitu perjanjian damai antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah. Satu perjanjian yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW dengan musyrikin Mekah, buat satu perjanjian ataupun janji untuk berdamai. Tak nak gaduh-gaduh, tak nak perang, tak nak lagi berlaku pembunuhan dan sebagainya. Kita nak buat perjanjian damai dengan orang kafir Quraisy. Bila yang berlaku perjanjian ni? Perjanjian ini berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Di mana berlakunya perjanjian ini? Iaitu berlaku di Hudaibiyah yang terletak berdekatan kota Mekah. Sebab itulah dia dinamakan sebagai Hudaibiyah, mengambil nama tempat, bersempena dengan nama tempat perjanjian ini dilakukan. Okey. Tengok yang bawah ni pula. Peta Madinah ke Hudaibiyah. Kalau kamu tengok di sini, Nabi SAW daripada Madinah nak menuju ke Mekah, ada satu tempat yang kita panggil sebagai Hudaibiyah. Ini adalah dia punya, orang kata apa,
gambar peta, map, yang menunjukkan daripada Masjid Nabawi ataupun Mekah menuju ke Masjid Al-Haram ataupun masjid di Mekah Al-Mukarramah. Jadi perjalanan untuk sampai pada zaman sekarang, zaman hari ini, kalau naik kereta selama 4 jam 25 minit. Sejauh 442 kilometer. Itu zaman sekarang, naik kereta. Zaman Nabi dulu tak ada kereta. Yang ada unta, yang ada kuda. Binatang-binatang hidup yang dijadikan sebagai binatang tunggangan untuk membawa seseorang itu pergi ke satu tempat. Jadi bayangkan kalau naik kereta pun dah 4 jam, kalau naik unta, jalan perlahan-perlahan, agak-agak berapa hari nak sampai? Lama. Sebab itu orang dulu kalau keluar bermusafir, mereka akan keluar dengan tempoh yang lama. Sebulan, 2 bulan baru sampai. Sebab apa? Sebab kadang-kadang jalan kaki, naik unta dan sebagainya memang lambat. Jadi di antara Hudaibiyah dengan Masjidil Haram ataupun di Mekah sejauh 2.9 km. Maksudnya Nabi berhenti dekat satu tempat yang mana tak sampai dekat Mekah lagi. Baru sampai dekat Hudaibiyah. Jadi Hudaibiyah itu nak sampai ke Mekah lebih kurang 2.9 km. Okey, boleh faham. Dia punya map, dia punya peta ni ya. Okay. Sekarang kita nak tahu peristiwa Hudaibiyah. Kenapa boleh terjadinya perjanjian Hudaibiyah ini? Sebab apa yang Nabi sains nak buat satu janji dengan orang kafir ni? Sedangkan kita tahu orang kafir ni bukan boleh percaya. Mereka ni kuat. Orang panggil pekuat bohong. Mereka ni suka engkar kepada janji. Kenapa Nabi nak buat juga janji dengan mereka? Sebab apa? Sebab dia yang pertama ialah Rasulullah bermimpi memasuki kota Mekah dengan aman dan bercukur kepala setelah 6 tahun dilarang memasuki Mekah. Jadi berlakunya peristiwa Hudaibiyah ini kenapa? Pada suatu hari Nabi bermimpi, Nabi tidur dan Allah bagi kepada Nabi satu mimpi yang Nabi bermimpi tentang Nabi masuk ke Mekah. Nabi masuk ke Mekah dengan aman sekali. Setelah 6 tahun dilarang masuki Mekah. Nabi dah tak boleh masuk ke negara Mekah selama 6 tahun. Jadi ada rasa satu perasaan rindu Nabi untuk bersolat, untuk beribadah kepada Allah di Masjidil Haram itu. Jadi ada rasa rindu. Rindu itu membawa pula kepada mimpi, lagilah keinginan itu untuk pergi ke Mekah. Nombor 2. Nabi Muhammad bersama 1,500 orang sahabat bergerak ke Mekah tanpa membawa senjata kecuali senjata bagi pengembara dan pedang bersarung. Jadi Nabi dengan 1,500 orang para sahabat bergerak menuju ke Mekah tak bawa satu senjata pun pergi ke sana. Melainkan senjata yang bersarung. Maksudnya kalau ada berlaku emergency ataupun berlaku kecemasan, kalau contohlah kata kena serang dengan binatang buas ke apakah, senjata itu yang digunakan. Tapi bukan senjata untuk perang, tak bawa alat pemanah, tak bawa alat macam pedang perang, tak bawa. Semuanya dibawa dan disarungkan. Maksudnya bila mana disarung ni, maksudnya bukannya nak pergi tu berperang, tapi pergi itu untuk tujuan keselamatan. Bawa alat senjata itu. Baik, sambung. Ketika sampai di Hudaibiyah, Nabi telah didatangi lelaki daripada Bani Khuza'ah. Bertanyakan apa tujuan kedatangan dan Nabi Muhammad memberitahu tujuannya adalah untuk menziarahi Baitullah dan mengerjakan umrah. Nabi sampai saja dekat Hudaibiyah, satu orang lelaki daripada Bani Khuza'ah tanya Nabi Muhammad, apa yang kamu buat kat sini? Apa tujuan kamu datang ke sini? Maka Nabi pun dengan cara yang cukup lembut yang beritahu, kata aku datang ke sini untuk menziarahi Baitullah. Kerana aku sangat rindu dengan Baitullah, sangat rindu dengan Masjidil Haram dan untuk mengerjakan umrah. Lepas bagi tahu dekat
Bani Khuza'ah ini, maka rundingan telah diadakan. Kaum musyrikin menghantar Urwah bin Mas'ud dan Rasulullah pula menghantar Uthman bin Affan, tetapi telah ditangkap selama 3 hari dan tersebar berita tentang kematiannya. Jadi nak buat rundingan. Maksudnya orang kafir Quraisy hantar wakil, Rasulullah hantar wakil, mereka ni akan berbincanglah macam mana. Tiba-tiba mereka sebarkan berita yang Osman ini ditangkap. Nampak orang kafir? Punya jahatnya mereka. Mereka tangkap Osman dan mereka sebarkan berita kematian Osman. Jadi bila mana Nabi dapat tahu saja berita itu, maka Rasulullah mengajak orang Islam berjihad. Mereka berbai'ah di bawah sepohon pokok, berjanji akan berjuang. Bai'ah ini dinamakan Bai'atu Ridwan. Jadi ini adalah sedikit sebanyak bagaimana tercetusnya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi SAW dengan orang kafir Quraisy yang tinggal di Mekah pada ketika itu. Jadi kita nak tahu pula apakah isi ataupun benda apa yang Nabi buat janji dengan mereka ni. Okey, ini di antara perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sikit lagi cerita dia. Jadi mendengar berita bai'ah tersebut, musyrikin berasa takut dan membebaskan Uthman bin Affan. Bila mana orang kafir tengok, Nabi ni serius lah nak perang dengan kita ni. Lalu mereka pun membebaskan Uthman yang dipertangkap tadi ni. Jadi seterusnya lagi, musyrikin Mekah telah menghantar Suhail bin Amru berunding dengan Rasulullah. Akhirnya termeterai perjanjian Hudaibiyah. Jadi bila mana mereka membebaskan Uthman, lalu orang kafir ni menghantar siapa dia? Suhail bin Amru datang berbincang dengan Nabi dan akhirnya terbentuklah perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah itu ramai sahabat tidak dapat menerima, termasuk Sayyidina Umar, kerana isi perjanjian tersebut memihak kepada musyrikin Mekah. Jadi perjanjian yang dibuat tu lebih kepada belah orang musyrikin. Maksudnya kelebihan-kelebihan tu semua ada belah mereka. Orang Islam ni macam kena tindas. Perjanjian tu macam tak adil. Sebab tu ada para sahabat yang tak setuju. Jadi bila mana jadinya perkara yang macam tu, Nabi beritahu dekat para sahabat, sabar, relax, tenang. Kerana apa? Perjanjian Hudaibiyah ini memberi faedah yang besar kepada orang Islam. Nabi kata, nanti sabar, relax, aku tahu aku punya kerja. Yang lain sabar. Macam itulah bahasa mudah kalau diterjemahkan. Okey. Jadi, apakah isi perjanjian Hudaibiyah? Kita akan sambung pada minggu hadapan. Ini di antara isi perjanjian dalam Hudaibiyah. Kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Untuk hari ini tidak ada latihan apa yang kamu kena buat. Cukuplah sekadar kamu menonton video ini. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Yang Ustaz ucapkan, jangan lupa untuk menyiapkan latihan yang Ustaz telah berikan kepada kamu pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.